Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Taala akan dapat lagi kita berkumpul dan juga untuk meneruskan kelas pengajian kita berkenaan dengan fiqh, dan kita alhamdulillah telah masuk ke dalam Kitabul Hudud. Kitabul Hudud dan kita dah habiskan itu berkenaan dengan Kitabul Janayat, itu yang bincangkan berkenaan dengan hukuman ataupun denda ataupun pembalasan dikenakan kepada siapa-siapa yang mencederakan orang lain, sama ada kecederaan tersebut menyebabkan kematian ataupun kecederaan tersebut tidak mati. Jadi kita bincangkan sampai habis tu Kitabul Janayat. Dan sekarang kita untuk Kitabul Hudud. Dan kita terangkan pada awal perjumpaan kita dahulu bahawa hudud itu sebenarnya kalimah yang digunakan bagi segala batasan Allah Taala, bukan hanya masalah undang-undang, bahkan actually bukan hukuman saja, bahkan ia kena kepada masalah cerai, talak 2 kali saja, masalah zihar, masalah iddah dan sebagainya. Semua itu, bahkan puasa, masalah faraid, semua tuan-tuan kata tilka hududullah. Tilka hududullah, itu hudud Allah Taala. Mana apa saja batasan Allah Taala letakkan sebagai kewajipan kepada kita, ia adalah hudud Allah Taala. Tapi sehinggalah bila macam kita bacakan itu hadis berkenaan dengan kisah Usamah bin Zaid diminta nak beri syafaat kepada seorang wanita dari Bani Makhzum yang telah mencuri. Lalu bila dia jumpa Rasulullah SAW kata, ada satu riwayat Nabi kata, ma araka tashfa'u fi hududillah. Nabi kata atashfa'u fi hududillah, adakah kau beri syafaat pada hudud Allah Taala? So actually the words yang digunakan adalah hudud. So bila di situ kita kata aplikasi tadi para ulama asingkan. Sedangkan semua sekali masalah apa saja batasan Allah Taala letakkan hukuman dia adalah hudud. Tapi berkenaan dengan hukuman direct bagi jenayah-jenayah tertentu yang Allah Taala letakkan hukuman dia, macam mengumpat jenayah juga, tapi tak ada hukuman. Lempang dan sebagainya tak ada. Okey, apa lagi? Makan riba, tak ada hukum. Dia actually dosa besar, kabair. Allah Taala ajak perang siapa yang makan riba, siapa yang buat riba, Allah Taala ajak perang. Tapi dalam masa sama tidak ada dalam perundangan syariat Islam berkenaan dengan apakah peraturan khas untuk orang makan riba, sebat ke, sepak ke, tak ada. Ni jadi kita terangkan. Jadi memang kita kata dia adalah hukuman tertentu bagi perkara itu. Dan jadi kita balik pada tajuk ni, ia berkaitan tajuk masalah macam hari tu tajuk nyawa, kemudian harta, guna maruah, akal dan sebagainya. Macam arak nanti tajuk akal, jaga akal. Ni nak jaga apa? Jaga maruah dan keturunan. Itu sebab kenapa masalah apa zina ni dimulakan. Tapi dan kita bincangkan itu berkenaan dengan tajuk ni, kita dah bincangkan hudud itu apa, dan kita bincang berkenaan zina itu apa. Dan ini kita dah bincangkan juga berkenaan dengan bentuk orang yang dihukum dalam zina ni, ada 2 bentuk. Actually originally perkataan zina ni kena kepada apa-apa hubungan yang dibuat oleh seorang lelaki dengan wanita yang bukan mahram dia, dalam bentuk yang kita kata apa, tak dihalalkan Islam. Bukan hanya persetubuhan saja, hatta pandangan mata, pegangan tangan, kan, kucupan mulut dan sebagainya, semua sekali dikira sebagai zina. Itu Nabi nyatakan dalam hadis Bukhari juga Muslim. Nabi kata innallaha kataba ala ibni adam hazzahu minaz zina la mahalata. Mana Nabi kata Allah Taala telah tuliskan untuk anak Adam ini dosanya daripada zina ni, dia takkan boleh lari. Dan Nabi kata lah, Nabi terangkan, Nabi kata mata berzina, zina mata adalah melihat, tangan berzina, zina tangan adalah menggenggam, hidung berzina, semua sekali berzina. Tapi ialah kata yang tajuk dia maksudnya semua dinamakan zina. Tapi zina yang ada hukuman adalah persetubuhan haram saja. Adapun yang lain tu tak apa, memang dikatakan dosa menang pada wanita yang tidak bukan apa halal untuk seorang lelaki dipandang, atau wanita pandang pada lelaki yang tidak halal dipandang, kan, dengan nafsu dan sebagainya, adalah haram. Tapi dikira sebagai zina. Tapi zina itu tidak ada hukuman dia yang khas. Tapi kalau persetubuhan, yang sampai persetubuhan, dia ada hukuman khas. Dan kita bincangkan itu, kita kata muhsan ni ada bentuk dia, ada 5 syarat. Baligh, berakal, merdeka, pernah bernikah dengan nikah yang sah, dan juga pernah buat perhubungan yang persetubuhan dalam pernikahan yang sah. 5 syarat tadi. Hilang salah satu syarat, contoh macam dia akad nikah aja, kemudian bini dia mati ataupun dia mati, kemudian dia berzina tak lama lepas tu, dia tak dikira sebagai, dia tak sempat lagi pun buat hubungan, maka dikira dia bukan muhsan. Muhsan ni adalah 5 syarat.
balik, berakal, merdeka, nikah yang sah, buat hubungan dan nikah yang sah tadi. Faham So kalau tak ada 5 syarat tadi, dia tak adalah hukuman tersebut. Baik, sambung kita baca ni insyaAllah. Kitabul Hudud. Kita baca betul, kita lari buku lain Kitabul Hudud. Wazani ala darbain. Orang yang berzina tu di atas 2 bentuk. Muhsan wa ghairu muhsanin. Muhsan dan juga yang tidak muhsan. Fal muhsanu hadduhur ar-rajmu. Maka orang yang muhsan ni, had, batasan hukuman dia adalah rejam. Okey. Saya hari ni ada orang hantar SMS, WhatsApp, yang tanya soalan. Jadi orang tanya lah, tanya soalan banyak-banyak. Tapi kali ni dia tanya soalan, dia kata, so saya buka satu website. Dalam website tersebut ada artikel ditulis seorang. Dia kata kenapakah you never heard about a moderate Muslim? It's because every Muslim ni ekstremis. Dia kata every Muslim is extremist. That's why you never heard about a moderate Muslim. Jadi saya tadi sembang dengan Hazmal. Saya tanya dengan dia, apa tu maksud moderate Muslim? Dia kata kalau dekat US dibayangkan moderate Muslim ni adalah Muslim yang Christmas, sambut Christmas. Faham tak? Parti. Dia actually dia masih lagi boleh. Mana lepak dalam bar, tak ada orang minum arak, dia minum kok. Actually boleh duduk situ lagi. Dia panggil moderate. Dia sebenarnya kalau ikutkan kita di Malaysia ni, istilah moderate bukan moderate, dia kena liberal. Walaupun sebenarnya macam Zakir Naik terangkan, dia kata there is no such thing as moderate Muslim. There is only practicing Muslim, partially practicing Muslim, non-practicing Muslim. Muslim yang praktis Islam seluruhnya, dari kata-kata, perbuatan, percakapan, kehidupan, ibadat, muamalat dan sebagainya, semua sekali. Yang amalkan Islam separuh, contoh macam solat, puasa, goyang-goyang juga. dia buatlah juga benda-benda yang tak dipatut dia buat. Okey. Tapi dia Muslim, semayang. Kan? Pergi masjid, bayar zakat, bersedekah, kan, jaga mulut dan sebagainya. Tapi at the same time, benda yang haram kadang dia masuk juga sikit, celup sikit kan. Dia katakan dosa-dosa, tapi yelah, saya masih lagi Muslim. Partially practicing Muslim. Yang mungkin kita kata kerana kefasikan, fusuk, ada orang yang Muslim yang fasik. Maksud sebab Nabi SAW menyatakan bahawa orang-orang yang masuk syurga nanti ada orang-orang yang akan dibakar dahulu. So konsep ni kena faham betul-betul. Dia actually Muslim yang kita kata partially practicing Muslim. Dan last sekali, non-practicing Muslim. Muslim tak practice Islam langsung, just bear the name but not practicing at all. Mungkin descent, keluarga dah pindah ke barat lama sangat sampai tak tahu Muslim tu apa, Islam tu apa. Keluarga pula tak tahu apa benda patut buat, apa benda yang diajar pada anak, kenal Tuhan macam mana. So in the end tak practice Islam langsung, tapi nama adalah Khan belakang. Itu yang kisah yang saya tengok tu, pasal Zakir Naik jawab ni dalam satu temu ramah televisyen India. Diorang buat satu tu, dia letakkan pelakon-pelakon yang Muslim, Shah Rukh Khan, perempuan tu semua sekali Muslim, tapi yang tak amal Islam lah. So lepas tu dia letak Zakir Naik, dia letak seorang Maulana yang tak cakap Inggeris, cakap Urdu saja. Jadi bila dia orang buat temu ramah macam tu, jadi dia bagilah peluang yang pelakon bercakap, dan pelakon bercakap lah. Dia kata sekian, saya Muslim tapi saya tak sekian, dia kata. But I am still a Muslim. I proud to be a Muslim, dia kata. Dia betul dia cakap yang tu. Tu yang last kali Zakir Naik ulas. Zakir Naik kata there's no such thing as moderate Muslim. Sebab asas pertama tu bila dalam website yang saya tengok tu, yang orang tu hantar dia satu dekat Scandinavia, dia orang ada buat satu perjumpaan, satu forum, panggil berapa orang syekh lah. Jadi datang daripada kalangan audience ni, tanya soalan. Dia kata kenapakah media masa sering serang Islam dan tajuk berkenaan dengan contoh macam homoseksual. Dia orang kata Islam ini tidak memperakui kebebasan hak manusia, sebab Islam tidak membenarkan homoseksual dan Islam mengkondem semua homoseksual. Tapi sebenarnya kalau ikutkan, agama Kristian pun tak bagi, agama Yahudi pun tak bagi. So this guy dia kata sebenarnya semua agama tak boleh. Even zina, mana pula Kristian kata it's okay? Ikut mana-mana pun tak lepas. Pusing mana pun takkan lepas. Katolik tak boleh, Protestan pun tak boleh. Protestan yang kita kata tak amal agama pun tak pernah kata halal. Cuma terpaksa dia katanya pasal dia kata dia orang cuba try morality tadi, jangan biar agama jaga. Morality tu balik pada individu. Tak ada agama boleh kan? Buddhism ke, Taoism ke, kan, Shinto ke, panggil agama apa kat dunia sekalipun, tak ada agama kata bagus.
benda berkenaan. Tapi diorang attack Islam. Tahu tak dia attack Islam? Attack Islam. Lepas tu dia kata, jadi dia kata sedangkan macam dia kata kalau di Jerusalem, lelaki ni kata, kalau awak pergi ke Jerusalem, dia kata, di sana diasingkan tempat duduk lelaki dan perempuan. Mana orang Yahudi yang kita kata apa suka bunuh orang Palestin ni kan, diorang bab agama diorang jaga. Kan diorang janggut dan sebagainya kan. Tak salah. Dan tak ada siapa serang kata apalah ekstremis dan sebagainya, tak. Diorang anggap benda tu sebagai hak untuk mereka beragama. Tapi kenapa serang Islam? So jadi syekh-syekh yang ke atas pentas tu dia kata, rasa jawab dah semalam, dia kata tanya media masa kenapa buat macam tu. Tapi yang apa pengacara moderator bagi majlis tu, dia kata biar aku jawab. Dia kata siapa dekat sini tolong angkat tangan. Dia kata siapa yang kat sini dalam orang audience ni, dia kata suruh kamera angkat gambar. Okey, siapa di sini yang Sunni, Muslim biasa, pergi masjid dan sebagainya, bukannya seorang yang suka nak jihad perang dan sebagainya, angkat tangan. Semua angkat tangan. Okey, lepas tu dia kata siapa di sini yang ramai-ramai ni setuju bahawa perempuan dan lelaki diasingkan tempat duduk? Semua angkat tangan. Lepas tu dia tanya soalan ketiga. Soalan ketiga dia, siapa di sini yang setuju bahawa apa-apa hukum yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, diturunkan Quran atau diajar oleh Nabi melalui hadis, yang mana walaupun bentuk tadi bentuk yang nampak kejam, merejam sampai mati, yang kita nak bincang ni sekarang ni, rejam sampai mati, mana datang dari Allah Taala, kita tidak ada pilihan melainkan melaksanakannya. Siapa setuju benda ni? Semua angkat tangan. So jadi itu yang kenapa dalam artikel tu dia kata there's no such thing as moderate Muslim. Sebab ini fundamental. Pasal Islam tadi, kita kata seorang Muslim zaman kita sekarang ni, orang tak laksana hukum Islam pun, dia kena kata apa? Dia akan cakap saya hukum Allah Ta'ala yang terbaik. There's no better than hukum Allah Ta'ala. Dia akan cakap macam tu. Tapi masalah nak laksanakan tu tajuk lain. Akan timbullah alasan dan sebagainya, tak ada masih lagi banyak ni majmuk. Okey, itu terpulang. Tapi dari segi masalah alasan kata hukum Allah Ta'ala yang terbaik, tak ada siapa Muslim yang berani untuk cakap hukum Allah Ta'ala tak bagus lagi, kecuali dia ni actually orang yang poyo, mana rasa diri dia bagus dalam apa, ada PhD, konon pindah undang-undang pandai kan, dia rasa macam tu. Kalau yang lain tak ada. Semua Muslim kita tanya, dia akan angkat tangan dan kata kami setuju. Faham tak? Jadi bila orang tu kata, contoh macam dalam masalah kita bincang hari itu lagi, masalah pembunuhan kan, masalah diat, bayaran untuk orang yang apa mencederakan orang lain dan sebagainya, ataupun hukum bunuh bagi siapa yang bunuh dengan sengaja. Memanglah orang yang membunuh tadi ada keluarga, yang dibunuh pada keluarga juga. Maksudnya kita kata dalam konsep ni, penjenayah dalam Islam ada hak, tapi hak dia tidak menyebabkan dia punya hak tadi mengatasi hak orang lain atau hak orang yang telah dibunuh atau dicederakan oleh dia. Memang macam kita, macam masyarakat barat sekarang ni, diorang ada masalah. Hukum bunuh pada setengah kawasan, setengah daerah masih berjalan. Ada setengah daerah, orang tu buat jenayah, tak kena hukum bunuh. Bahkan mungkin penjara 7 tahun je. Bunuh orang 7 tahun je penjara. Sikit je. 7 tahun lagi keluar balik kan, dengan apa baik perangai, lepas. Mana keluarga orang yang terbunuh tadi tak ada. Jadi bahasa diorang kata macam berikan peluang. Bahkan ada satu soalan pernah timbul satu, bila seorang ustaz pensyarah berkenaan dengan tajuk syariat Islam ni daripada Saudi Arabia datang ke Yaman. Dia tanya soalan pada orang ramai student kan kat dalam masjid. Dia kata okey, kalau sekiranya ada orang tu mencuri, cukup syarat dia mencuri untuk dipotong tangan. Maksud dia barang tersimpan, nilai barang tadi lebih daripada 1/4 dinar atau 3 dirham. Kemudian dia bukan mencurikan lapar, barang tu terjaga dengan elok, tapi dia ni. Okey, soalan dia kata, tapi itulah kali pertama dia potong tangan, dia mencuri. That the first time dia mencuri. Soalan, adakah kita kena potong tangan dia 5 saat dari sekarang? Ke bagi peluang, maafkan? Sebab tapi itu pertama kali dia curi. Tak pernah dia mencuri sebelum tu. Tak ada. Semua cukup. Mana barang tersimpan, dipecahkan pintu, dipecahkan tingkap sebagainya, masuk, tak ada. Kalau rompak kita tahu tajuk lain. Ni curi. Dia pecahkan pintu, dia masuk dalam, dia ambil barang, dia bawa keluar dan lain sebagainya. Ya, betul. Tapi that's the first time dia mencuri. Potong. Ya. Okey, tapi tugas benda ni kerajaan, bukan kita sebenarnya. Maksudnya walaupun kita nampak kesihan,
Kan kita cakap, tapi masalah sekarang ni bukan kerja kita. Dia kerja, ini sebab kenapa dalam tajuk pelaksanaan ini perlu pada kerajaan. Dia bukan kerja orang ramai. Hukum ini kerajaan kena tahu. Jadi dia laksanakan, bukan kita. Tapi asas soalan kita kata, kalau nak tahu sebagai seorang Muslim kan, kita kena tahu bahawa hukum yang Allah letakkan dalam potong tangan. Walaupun kita kata that's the first time. Macam orang berzina lah. First time dia tersilap, itulah pertama kali dia terzina. Kan, dia terduduk, terlepak dan terzina. Kan, actually macam mana? Dia terlancur. So nak kena sebat kan? Ya. Pasal tajuk tadi bukan tu sebab kenapa kita kata yang kisah seorang sahabat yang dicuri. Nanti kita akan belajar berkenaan dengan tajuk potong tangan dan pencuri. Kita akan belajar yang kisah yang kain selimpang. Salah seorang sahabat tu actually dicuri. That's the first time. Dirampas, bawa lari sebagainya, dapat tangkap kan. Lepas tu dibawa jumpa Rasulullah. Tapi ketika tu Nabi kata, ketika nak dipotong tangan dia, sahabat berkenaan, dia kata, ya Rasulullah, aku maafkan dia. Rasulullah kata potong. Dia kata, ya Rasulullah, aku hadiah pada dia. Lepas tu dia kata, Rasulullah SAW kata kepada dia, halla qablan wa ataitani bihi, kenapa tidak sebelum kau bawa dia jumpa aku? Pasal pemerintah dapat benda berkenaan, dia tak boleh syafaat, tak ada belas kasihan dah. Pasal benda tadi atas kerajaan pelaksanaan. Kalau cukup syarat, tak cukup syarat tak payah bawa. Cukup syarat boleh kita jalan. Okay, faham Jadi orang yang muhsan ni yang kita kata balik berakal, merdeka, bernikah nikah yang sah, nikah yang ni dan juga pernah membuat hubungan dalam pernikahan yang sah tadi. Fal muhsan hadduhu rajm. Had atau batasan dia adalah rajam. Dan akan wasayati bayanul ihsan fi safhati 205. Pada muka 207 tambah 2 buku surat. 207 nanti kita akan baca apakah yang dimaksudkan dengan ihsan tu. Jadi sama dah kita dah belajar itu. 5 syarat tadi. Balik, berakal, merdeka, telah berkahwin dalam pernikahan yang sah, pernah berhubungan dalam perkahwinan yang sah. Okey, baik. Apakah datang mana kita kata kena rejam? Rawal Bukhari, telah menaikkan Imam Bukhari. Wa Muslimun dan Muslim. Bukhari juga Muslim. Bukhari hadis nombor 6430. 6430. Wa Muslim hadis nombor 1691. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, ata rajulun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ata rajulun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa fil masjid. Telah datang seorang lelaki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa fil masjid, dalam keadaan baginda berada dalam, sedangkan baginda berada dalam masjid. Seorang lelaki datang jumpa baginda sallallahu alaihi wasallam. Fanadahu, lalu dia manggil Rasulullah, diseru Rasulullah. Faqala, lalu dia kata, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, inni zanaitu, aku telah berzina, dia kata. Ni lelaki tu datang, dia kata aku telah berzina. Fa'aradu anhu, bagi dia berpaling. Dia cakap dengan Nabi, Nabi pandang tempat lain. Hatta raddada alaihi arba'a marrat, sehinggalah dia ulang kepada baginda SAW 4 kali. Setiap kali dia Nabi alih, setiap kali dia cakap Nabi alih. Nabi alih muka. Okey. Kita kata itu, kita kata tajuk dia, selagi tak cukup syarat, kalau boleh lepas lagi elok. Pasal manusia tadi kadang akan dihukum dari akhirat di sisi Allah Ta'ala. Tapi dah kawan ni dia datang mengadu dan dia kata aku telah berzina. Dia cinta Nabi SAW, alihkan muka 4 kali. Falamma syahida ala nafsi arba'a syahadat, lalu apabila dia menyaksikan ke atas diri dia, dia bersaksi, dia bersumpah demi Allah dan sebagainya, ke atas diri dia 4 penyaksian. Da'ahun Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, lalu telah manggil dia Nabi SAW. Faqala, lalu baginda SAW bersabda, abika junun, adakah dengan kau ni ada kegilaan? Are you crazy? Are you mad? Dia kata kau gila ke? Kau gila ke? Pasal sini tajuk dia, kita kata benda ni telah diketahui apa hukuman dia. So dia datang seolah menyerah diri untuk jadi Nabi SAW kata dengan dia, kau gila ke? Abika junun, kau ada gila? Kau ada kegilaan ke? Qala, dia kata la, tidak. Qala, Nabi kata, fahal ahsanta, kau telah ihsan ke? Kau telah bersifat dengan telah berkahwin ke? Qala na'am, dia kata ya. Faqala Nabi SAW, lalu bersabda Nabi SAW, idhabu bihi farjumuhu, pergi bawa dia ni, take him away, bawa dia, farjumuhu, maka rejamlah dia. Qala Jabir, berkata Jabir bin Abdullah, fakuntu fi man rajamahu, lalu aku adalah di antara orang yang merejam dia. Ni kita kata tajuk dia,
Yang dia kata nak kita kata tidak, nak kata ya, benda ni bukan masalah moderate or not moderate. Pasal kita kata Nabi SAW adalah orang paling penyayang, paling belas kasihan. Dia boleh maafkan. Mana orang yang bunuh bapa saudara dia maafkan. Orang yang mengarahkan untuk bapa saudara dia bunuh, dia maafkan. Orang yang pernah lusi hina dia, kata dia gila, dia maafkan. Tak ada masalah. Tapi bila datang tajuk ni berkenaan dengan batasan Allah Ta'ala, kalaupun dia kata dia nak pun, dia tak boleh nak buat apa. Faham tak? Sebab kenapa datang orang minta syafaat ke dan sebagainya, takkan diberikan di hadapan batasan tadi. Sebab once kita boleh menafikan arahan Allah Ta'ala, dan apa tinggal yang lain? Satu benda kita tolak, soalan kenapa tak tolak yang lain pula? Okay, kita tak nak rejam. Okay, Dan, kau nak apa? Solat pun kan, rejam ni ringan sikit. Kan tukar cara solat dan sebagainya. Daripada solat tu kita zikir Allah 10 kali. Kan? Mengingat Allah. Pasal Allah Ta'ala nyatakan dalam Quran, wa aqimis salata li dzikri. Dirikanlah solat untuk mengingatiku. Then you actually doing thing. Kita dah buat lah. Tukar. So start saja buang satu benda dan agama habis. Sebab kenapa Nabi SAW tidak pernah buka satu ruang pun untuk kata boleh. Ini bukan masalah rukhsah, keringanan. Pasal lelaki tadi diberikan Rasulullah SAW peluang untuk tidak mengaku. Nabi kata kau gila ke? Bahkan dalam satu riwayat lain Nabi panggil orang kampung dia gila ke? Nabi bukan just because of confession. Pasal ada manusia ni kadang dia ada gila. Dia nak macam putus cinta ke dan sebagainya kan. Geram dengan perempuan tu, tak apalah kau tak nak aku, tak apa, aku pergi. Dia pergi dia buat confession supaya dia mati kena bunuh. Nanti perempuan tu akan menyesal seumur hidup. Macam tu lah cerita dia. Ada juga orang sadis ni tu. Pelik juga manusia ni. Yang lain bawa kereta laju nak accident pun ada. Marah sangat. Padahal actually kalau apa putus pun nanti kahwin baru pula, elok pula. Kan tak ada, terlupa pun masalah tak jadi tadi. Konsep dia maksudnya memang kita kata kegilaan tu memang kadang ada. Nabi tanya keluarga, tanya kampung dia, gila ke dia ni? Ini gila ke? Sampai bila dah tak ada jawapan lain, orang kata tak ada, tak gila dan sebagainya, baru Nabi SAW suruh direjam. Ni riwayat yang lain datang Jadi dia rujuk mohon. Jabir bin Abdullah kata, aku di antara orang yang merejamnya. Ni kita kata bila Nabi kata suruh direjam. Dia kan masalah geram, marah tak? Nabi kata suruh baling je. Ya. Farajamnahu bil musalla. Lalu kami rejam dia di musalla. Rejam dia di musalla. Dengan tempat solat tempat solat ketika masuk musalla ni tempat biasa orang ramai berkumpul pada hari raya. Lapangan lah, kawasan lapang di mana mereka biasa solat. Padang di mana para sahabat dulu solat dengan Rasulullah SAW hari raya, minta hujan ke dan sebagainya, itu tempat bagi musalla. Bukan dalam masjid. Ni kita kata hari tu kita kata tidak dilaksanakan hudud dalam masjid. Dibuat di kawasan lapang yang lain. Okey. Farajamnahu, lalu kami rejam dia. Falamma adlaqathu alhijaratu, lalu bila kena pada dia ni, melekat pada dia batu-batu ni, mula merasa kan, dia mula rasa sakit batu tu. Haraba, dia lari. Fa adraknahu bil harrati, lalu kami dapat kejar, sempat kejar dia di Harrah, kawasan batu hitam. Actually Madinah ni berada pada dua kawasan batu hitam, gunung berapi tu. Bukan batu volcanic rock. Macam tu bukan diikat ataupun di Ketika kisah ni tak ikat pun. Jadi dia lari. Dia lari. Dia kata farajamnahu, kami perejam dia. Okey, rajulun, lelaki berkenaan Ma'iz bin Malik al-Aslami radhiyallahu anhu. Ma'iz bin Malik al-Aslami radhiyallahu anhu. Ahsanta, Nabi kata kepada dia, tazawwajta, kau dah kahwin ke? Al-musalla itu adalah makanu salatul aid wa salatu anil janaiz. Musalla itu adalah tempat solat untuk hari raya dan solat terhadap jenazah-jenazah. Azlaqathu asabathu bihaddiha, kena pada dia kekerasan batu berkenaan. Wa balaghat minhul jahd, dan dia mula rasa sakit dengan batu-batu tersebut. Okey. Bil harrati, hal harrah maudi'u hijaratin sauda, tempat yang mempunyai batu yang hitam. Wal Madinah baina harratain, Madinah berada di antara dua harrah tu, yang bila kita balik sejarah ketika perang Khandaq atau perang Parit, perang Ahzab, Nabi SAW dengan para sahabat buat gali parit tu pada satu kawasan. Kan, actually satu kawasan, dia kata apa satu kawasan bawah, satu kawasan. Dan kawasan atas ni Yahudi menghala ke Syam. Yang kenapa dia buat satu kawasan? Dia sebab kawasan sini tak boleh masuk. Sebab kawasan tu actually kawasan batu yang gunung berapi ni, dia actually dia tajam.
Kalau kuda kena lintas, unta lintas, luka kaki. Dan sebab itu kita kata dia tak lintas ke kawasan tersebut. Dia datang daripada arah satu arah saja. So kenapa gali parit bukan gali keliling Madinah? Dia gali parit ada kawasan dia. Kawasan yang tempat dia gali tadi, sebab kawasan Madinah ni dikepung daripada dua arah, daripada kawasan timur dan barat dia, dengan kawasan batu hitam tadi. So sahabat tadi, Ma'iz tadi lari kat situ. So dia kejar sampai dapat, dan dia rejam dia sampai mati. So kita kata masalah benda ini dibuat atas arahan Rasulullah SAW, bukan kerana orang suka nak tengok pukul orang. Kalau orang kita kan suka pukul orang, dan bila nampak orang mencuri, sikap dekat Malaysia je, Afrika macam juga. Dekat Afrika, dekat macam dekat Sudan, janganlah mencuri dekat pasar. Kalau mencuri kat pasar, kan orang tu mencuri kat ujung pasar, dia lari, semua orang dalam pasar tu akan terlibat tahan dia. Dia bukan macam kita kan, dekat Malaysia ni macam ada separuh tempat macam tengok je kan. Tak, dia tak ada bystander. Semua tumpang sekaki pukul. Memang matilah kawan tu. Ada kes juga saya ingat dekat apa tu, kat apa Jamiah Afrika Al-Alamiah, International University of Africa. Waktu saya duduk dalam asrama kat situ, orang ambil kursus bahasa, dia ada kes budak tu datang dari luar curi baju. Polis datang masuk, bawa keluar. On the way keluar tu pecah kereta polis. Diorang nak pukul sangat orang tu, padahal baju je dia curi. Ini kita kata manusia suka sangat kalau dia kata benda kedai. Itu tak boleh. Dari Islam tak boleh macam tu. Dan dia tumbuk apa, kereta polis pecah tu, kawan-kawan saya sekelas dengan saya budak dia Nigeria, dia Niger, dari Kongo kan, dia macam tu. Dia macam mana perangai dia orang. Seronok bila orang pukul orang ni. Macam kes yang jadi kat Malaysia lah. Kes pukul apa, pukul orang curi tabung masjid sampai mati pun ada. Salah, haram, tak boleh. Macam tu sebab kenapa yang dibuat mereka kerajaan. Kerajaan yang buat, bukan kita. Datang tangkap, stop situ je. Ini tahan sabar sungguh ni. Nak tahan orang tu tanpa pukul. Kerajaan. Macam mana? Kalau dia kata semua kena. Semua kena. Macam kita bincang tu, kalau satu kampung, macam Omar kata, kalau satu kampung, satu sona'a yang buat kerja bunuh kawan ni, aku hukum semua sekali, dia kata. Kalau semua terlibat. Apa? Sekarang ni tangkap berapa? Polis bagi pukul? Tak ada. Itu polis tak cakap. Dia tak ada state. Dia tak ada kata pukul dulu. Kalau dia buat kata pukul dulu, boleh kena saman kat mahkamah tu tak? Tak boleh. Tak boleh. Haram. Ni orang kata ustaz ni macam sabar je. Tak sabar pun. Tapi saya bagi tahu haram. Saya bukan orang yang sabar. Tapi yelah kita kata. Tapi tajuk dia kena faham. Tak faham mana hukum, mana yang benda boleh tak boleh, kena direct. Jangan kita kata sebab kita suka buat kita pukul, tak boleh. Haram. Sebab dalam Islam kita soal siasat tak ada pukul-pukul, tak ada. No such thing as pukul-pukul. Ini kata payah juga lah. Itu sebab kenapa dalam Islam ni kita kata tidak ada apa yang dijalankan sekarang ni oleh tak kira polis ke mana-mana negara dan sebagainya, banyak tak menepati dengan kehendak agama. Pasal dalam Islam kita kata penjenayah tadi tu dia adili, dihukum berdasar kepada jenayah dia, not more than that. Dan bila jenayah tadi nak dihukum hanya dengan perintah daripada hakim saja. Bukan dengan ni kita datang sepak seorang sikit, tak boleh. Sonok tau pukul orang jahat tu, tapi masalahnya tak boleh. Haram. Anda bukan orangnya. Faham? Nampak orang dating pegang kayu lebat sebat, kata tak boleh, haram. Marah itu betul, kita tak nafi, saya tak nafikan. Kita geram dengan orang macam tu kan. Sometimes actually datang dengan syaitan sekali. Macam orang melontar jamrah. Dia mula tak nak pukul kan. Tak bagi nasihat, bagi tegur tu dia kurang ajar pula. Still, tahan dulu. Okay, nak pukul tajuk lain. Okay, tu cerita ni. Macam orang lontar jamrah. Apa nak cerita saja jamrah? Kan jamrah tu lontar, sebenarnya Nabi suruh batu tu kecil-kecil je. Kan 7 kali batu baling kan. Datang ada orang ni geram sangat dekat tempat baling syaitan. Slipper pun terbang. Payung pun cuk kan. Macam kawan saya seorang, dia pergi umrah, dia pergi haji. Balik haji tu, kepala dia bertampal. Saya kata dia, kenapa? Apa cerita dia kata? Dia kata, aku pergi, dia kata, nak pergi melontar. Aku pergi masuk-masuk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dia pusing belakang, batu besar satu lekong kata dekat dahi. Lepas tu dia cerita pula lain. Ada cerita lain dia. Cerita lain dia waktu time dia tengah tawaf, ada orang langgar dengan kereta sorong. Dia maki orang tu depan Kaabah. Kharab baitak.
Kharab baitak maksud dia kharaballahu baitak. Semua Allah musnahkan robohkan rumah kau. Depan Kaabah dia cakap. Kau kata apa saya cakap itu? Saya kata dengan dia, apa saya cakap itu? Dia kata punya banyak manusia, dia kata geli kat situ. Ada juta-juta manusia. Aku yang dilanggar, kenapa? Saya kata la ilaha syarikalah, kenapa macam tu? Ada time dia melontar tu kena batu besar tu. Tak boleh. Tu kita kata benda tu bukan dengan nafsu. Macam kita kata nak apa benda yang apa macam amar nahi mungkar, hatta dakwah dan sebagainya. Seorang manusia tu kena tahu ketika dia berdakwah dia bukan nak marah. Kan tak? Dia geram orang tak dengar cakap dia. Macam banyak kes macam student yang taklim lah. Pergi dapat belajar sini sunnah tak sunnah, balik kampung tak sunnah. Tak sunnah, betul tak dengar cakap. Nampak tak datang rumah dah. Apa hal? Tak boleh lah macam tu. Kan bagi tahu mereka, ajarkan yang betul, dah stop situ. Tak dengar, okey. Boleh gelak-gelak, boleh gelak-gelak lagi. Macam tak boleh gelak dah, dia ahli bid'ah. Relax ah. Apa ni? Kan? Masalah juga kan. Sampai ada yang tu. Saya kata orang tak ikut cakap kita tu kan kerja kita. Hatta para nabi tak pernah marah kan orang tak dengar cakap dia. Sebab apa? Sebab nabi ni datang untuk menyampaikan sahaja. So kalau kita kata kita menjadi pewaris nabi, menyampaikan buat kerja Nabi SAW, maksud menyampaikan saja, orang tak nak dengar sudahlah. Lemang ngamuk buat apa? Geram aku tak dengar cakap aku. Pasal ini antara benda yang merosakkan dakwah. Faham? So nanti kan masalah menahan atau menegah orang yang buat mungkar dan sebagainya dengan cara yang betul. Marah tak boleh. Jangan marah. Dengan nafsu meluap geram tak boleh. Nak melontar ketika orang yang apa kita orang yang kena rejam tu, rejam tadi dengan rejam kerana Allah Taala perintahkan. Aku tak nak buat tapi Allah Taala perintahkan. Itu macam tu dia. Baca kecil je. Tak kisahlah kecil besar dan sebagainya, tapi rejam. Itu cerita dia. Itu tak tajuk dia sekarang ni, kita lebih pandai ke Allah lebih pandai? Itu masalah dia. It's not about kita kata tapi itu bukan tapi untuk Allah Ta'ala. Pakai bahasa benda ni tadi bukanlah satu benda yang kita kata ada pilihan bagi kita. Kalau ada pilihan, Nabi akan pilih benda lain. Sebab Nabi SAW tak pernah diberikan keadaan yang ada pilihan, mereka Nabi akan pilih paling ringan. Bukan bila para sahabat nak beramal dan sebagainya. Kan Nabi berikan paling ringan. Sahabat tu puasa sepanjang tahun. Dia berkata puasalah bulan sabar, itu bulan Ramadan. Dan sehari setiap sebulan, cukup dah. Mana bulan berikutnya Ramadan dah 30 hari, Syawal sehari, Zulqa'dah sehari. Nabi bagi macam tu. Dia kata aku mampu lebih, Nabi tambah 2 hari. Aku mampu lebih, Nabi tambah 3 hari. Nabi tak pernah bagi benda berat. Dia takkan pilih yang berat. Kalau ada pilihan, dia akan pilih lagi ringan. Macam ada orang lelaki datang jumpa Nabi SAW, dia kata dia telah bercium, dia cium seorang wanita, dapat cium dan sebagainya. Tak tahu lah dia cium ke, perempuan tu cium dia. Anyway, dia mengadu. Dia kata, ya Rasulullah, aku sekian. Nabi diam. Turun Al-Quran, orang kata suruh dia solat tu memadai. Solat yang dia buat tu akan memadai. Pasal apa? Buat apa? Wa atbil hasanata sayyi'ata tamhuha. Buatlah, ikurkanlah, susulkanlah keburukan itu dengan kebaikan. Tamhuha, engkau akan padamkan keburukan tadi. Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Kebaikan itu akan menghilangkan keburukan. Every time kita buat salah, dan counter balik dengan buat baik. Itu yang Nabi SAW bagi tahu. Pasal tunggu, pasal lelaki ni kita tahu nak kena lempang ke, kau cium perempuan, pang kata kan. Kalau kita seronok je sepak orang kan. Tak boleh. Haram. Faham tak? Dia bukan, it's not upon us to do it. Kalau kerajaan perintahkan dan sini benda tu, buat. Mana ini kita macam para sahabat tadi, bukan tunggu dua orang nak buat. Pasal apa? Nabi arahkan, dia baru nak buat. Tak dibenarkan untuk kita buat sendiri. Dia mesti dengan arahan pemerintah. Tak apa, arahan pemerintah tak jalan untuk kita. Walaupun memang orang tu penjenayah, tak boleh kita hukum dia ikut suka hati kita. Pasal ini balik pada kerajaan. Kalau semua orang buat kerja sendiri, kita jadi sheriff lah. Lone ranger Ranger, apa, self-appointed ranger. Masalah tu kan? Polis pun masalah dengan kita. Even kalau kita kata superhero dalam filem-filem pun, polis menyampah dengan polis superhero tadi. Faham tak? Jadi konsep dia tak boleh. Pasal kalau start saja manusia ni ambil hudud tadi, dia buat sendiri, dia habis rosak. Sebab itu kita kata, walaupun benda berkenaan nampak kasar, berat, kan, sukar dan sebagainya, kan, kita kata ish, nak baling kat orang, kan, kita nak baling binatang pun, kucing pun kita tak sanggup nak baling slipper kan. Maka tapi ada orang selamba je, dia mahu kucing sepak ni, kucing tu masalah juga. Dia ada orang yang kurang apa, kurang rahmat dalam hati dia, kurang belas kasihan. So takkanlah kita nak kata para sahabat kurang berkasihan banding kita. Hasyalillah. Dia orang golongan orang yang Allah Ta'ala kata radhiyallahu anhum,
Takkanlah diorang kurang belas kasihan, kita lagi pandai belas kasihan banding mereka. No such thing. Para sahabat Nabi SAW adalah golongan yang kita kata dia pergi jajah orang, orang sayang. Pernah dengar kumpulan manusia macam ni? Dia masuk negara orang, orang adapt dia punya fahaman, orang jadi penyokong dia. Mana? Zaman Jepun ada, Jepun masuk tapi tak ada siapa suka Jepun. Tengok cerita Jepun suka, kan? Tapi makan makanan Jepun suka. Tapi anda tak pernah bangga kerana dijajah oleh Jepun, ada? Tak ada. Britain, kan, datang jajah kita. Ada orang sayang Britain, suka cakap bahasa Inggeris, tengok cerita filem Inggeris, tapi tak pernah kata saya bangga menjadi orang yang dijajah oleh Inggeris. Ada? Tak ada, kan? Tapi para sahabat Nabi SAW, dia pergi Armenia, Azerbaijan, Turkistan, dia pergi Afrika, dia pergi Mesir, bawa senjata. Dia orang tanah berkenaan masuk Islam, menjadi pembantu Islam yang paling kuat. Hatta sebahagian mereka ni bukan Arab. Nanti kita kata Imam Bukhari, Muslim, Tirmizi, Nasai, Ibn Majah, Abu Daud, Darqutni, Naik Hakim, Naik Saburi, everybody yang kita sebut nama tadi, yang kita kata berkecimpung dalam bidang ilmu hadis ni, bukan orang Arab. Tapi diorang ni, kalau kita kata diorang ni adalah anak-anak kepada golongan yang dijajah oleh para sahabat. Ya benar, iya. Para sahabat masuk bawa senjata ke tempat diorang. Bukan pergi datang kami berdakwah dengan menjaga. Tak ada. Bawa senjata masuk. Para sahabat masuk dengan senjata. Tapi peliknya, apa jadi? Macam dekat Palestin sekarang, Syria, Jordan sebagainya. Yang separuh daripada yang sebesar yang Muslim itu bukan yang Muslim asal. Keluarga mereka masuk Islam setelah para sahabat datang. Masuk Islam setelah para sahabat datang. Di Afrika dan sebagainya. Mesir, contoh lain. Contoh sekali jadi ramainya Islam. Jadi dengan para sahabat pergi. Para sahabat golongan pelik. Bukannya golongan yang biasa. Tapi dalam masa sama tu, kita kata tadi, bila benda tu kepada Allah dan Rasulnya punya arahan, tidak ada belas kasihan. Tak ada belas kasihan. Walaupun kita kata kita sekian, ya, kita penyayang, ya. Tapi bila datang pada Allah Ta'ala dan Rasulnya, tidak sekali-kali kita kata ada sebarang toleransi di situ. Sebab ini masalah arahan Allah Ta'ala, bukan arahan kita. Kalau ada ruang kita lepaskan. Masalah tak ada ruang untuk lepaskan, kita akan lepaskan. Macam bila Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau ni terkenal sebagai orang yang dia baca Quran dia mesti menangis. Dia baca Quran mesti dia menangis. Sampaikan bila Nabi SAW suruh dia jadi imam, hatta anak dia Aisyah radhiyallahu anha kata, dia kata, ya Rasulullah, bapa aku ni lembut sangat. Dia kata tak boleh. Kalau dia kata dia baca Quran mesti menangis, bagilah orang lain. Dari orang lain. Bila sekali satu peringkat tu Umar naik. Lepas tu Rasulullah marah. Rasulullah kata Allah Ta'ala tak suka, Allah Ta'ala tak mahu kecuali Abu Bakar ni nak jadikan imam kan. Tapi ini lepas tu kisah dia, bila dia memerintah, dia tegas. Tegas dia tadi bukan sebab kerana apa? Kerana dia gila kuasa. Tapi sebab apa? Sebab Allah dan Rasulnya. Jaga agama tadi. Pasal sebab kenapa kita kata benda ni bukan masalah kita nak, tapi atas arahan Allah Ta'ala dan Rasulnya. So kita kata masalah rejam tu, kita kata dengar, rejam. Ya, rejam. Nak kata apa? Moderate Muslim. Tak ada moderate Muslim kat sini. Pasal kita kata benda berkenaan adalah hukum Allah dan Rasulnya, bukan datang daripada suka hati kita untuk tukar. Maka bukan hak kita. Tak nak laksanakan kerana tak percaya, terpulang. Tapi atas kami Muslim, kita kata kita percaya benda berkenaan, itulah hukum yang terbaik. Bahkan nak laksanakan hukum tadi bukan mudah. Macam kita kata sahabat Nabi tadi, dia mengaku. Yang macam kita kata 4 kali, bukan sekali, 4 kali dia bersumpah depan Rasulullah SAW. Rasulullah pula tanya pula, kau gila ke? Nabi tanya pula kaum dia ni gila ke? Setelah habis semua sekali ditanya, baru Nabi SAW kata laksanakan. Ni belum kisah seorang wanita yang datang lepas tu. Dia datang kan, dia tanya, dia kata, ya Rasulullah, aku telah berzina, bersihkanlah aku. Lepas tu Rasulullah SAW baru nak cakap, dia kata, mungkin kau nak halau aku macam kau halau sahabat kau dulu. Itu Maiz kan, kau nak halau aku. Aku mengandung anak zina. Dia cakap yang tu terus, straight. Sampai Nabi terdiam. Mana maksud dia Nabi nak halau dia balik kan, nak kata agar kau cium je ke, peluk je ke. Dia terus potong dengan kata apa? Aku mengandung. Dan suami dia tak ada. So, mengandung anak siapa? Dia itu tajuk dia gunakan benda berkenaan. Dia kata, engkau yang ni, anak kau tak ada masalah, tunggu sampai beranak. Dalam konteks tadi, dia nak tukar confession dia anytime. Nak kata dia, ini ada beza, orang yang disabit kesalahan dalam masalah zina tadi, dengan saksi atau dengan pengakuan, lain. Yang dengan saksi tadi, kita kata dia takkan boleh lari untuk ubah statement. Tapi orang yang disabitkan kesalahan dengan pengakuan dia sendiri, dia boleh tukar statement bila masa.
Sebab bila berlaku pada kisah Ma'iz ni, bila dia lari tinggalkan, Nabi kata kenapa tak bawa datang jumpa aku dahulu. Pasal para sahabat rejam sampai mati juga. Pasal ketika dia lari, Nabi kata kenapa tak bawa jumpa aku. Pasal dia sabit dengan confession. Kau nak tarik balik pun jalan. Pasal hukum asal adalah akhirat, bukan sini. Kerajaan hanya laksanakan benda yang cukup bukti, cukup syarat-syarat dia. Dan dengan sebab itu sabitkan kesalahan bagi perkara ni adalah dengan perakuan dia sendiri, 4 penyaksian ataupun 4 saksi. Bukan berlaku dengan suka-suka hati. Faham tak? Saya rasa agaknya barangkali Ibu nanti bincang berkenaan video, boleh ke tidak. Baik. Warawal Bukhari, kemudian Imam Bukhari hadis nombor 6467. Wa Muslim dan Muslim hadis nombor 1697. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Ibnu Umar radhiyallahu anhu, wa Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu anhu. Mana dua orang sahabat baginda, Abu Hurairah dan juga Zaid bin Khalid Al-Juhani. Qala, mereka berdua berkata, Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah datang seorang lelaki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu lelaki berkenaan berkata, Ansyurukallah, aku pohon kepada engkau, ya, demi Allah, dengan nama Allah, illa qadaita bainana bi kitabillah. Aku pohon dengan engkau, janganlah kecuali engkau hukumlah di antara kami dengan kitab Allah. Faqala khasmuhu, maka berkata, dua orang lelaki datang jumpa Nabi. Lelaki itu kata, aku minta engkau hukum kami dengan hukum Allah Ta'ala. Kata, betul. Faqala khasmuhu, berkata orang yang dengan dia ni, wa kana afqaha minhu, dan actually lelaki ni lebih faqih daripada yang mula-mula bercakap. Faqala sadaqa. Dia kata benar, dia cakap benar. Iqdi, betul ya Rasulullah. Iqdi bainana bi kitabillah. Hukumlah di antara kami dengan kitab Allah. Wa'dhan li ya Rasulullah. Izinkanlah kepada aku ya wahai Rasulullah. Faqala Nabi, mana Nabi SAW bersabda, qul, sebut, cakap apa yang nak cakap. Faqala, dia berkata lelaki ni, inna bani kana asifan fi ahli hadha. Sebenarnya anak aku ni orang yang upahan lah. Sebenarnya perkataan asif ni mungkin digunakan untuk jaga binatang, ternakan dan sebagainya. Buat kerja-kerja rumah bagi keluarga orang ni, dia kata. Fazana bimraati, lalu anak aku tu berzina dengan isteri lelaki ni, dia cakap. Faftadaitu minhu bimi'ati syatin wa khadimin. Lalu aku telah tebus anak aku tadi daripada kesalahan berzina dengan isteri tadi dengan 100 ekor kambing dan seorang khadam. Mana untuk lepas, let go, kira berdamai. Tak nak dakwa-dakwi, nak berdamai di atas tajuk zina tadi. Wa inni sa'altu rajulan, dan sungguhnya aku, dia kata lelaki ni kata, sa'altu rajulan min ahli ilmi. Aku tanya seorang lelaki di kalangan ahli ilmu, orang yang berilmu, dia kata, yang ada pengetahuan. Maksud zaman Nabi dahulu, yang ahli ilmu ni di kalangan para sahabat adalah siapa yang Nabi kata belajarlah Quran daripada orang tu. Kau tak mana ada, kita zaman dulu mana ada sijil-sijil keluar universiti mana, Madinah ke, Yaman ke, mana ada. Maksud dia ketika tu dikenali mereka ni dengan yang Nabi kata guru-guru Al-Quran tadi. So jadi di antara orang-orang yang ditanya tadi, dia kata fa akhbaruni, lalu orang-orang berkenaan kata padaku, anna ala bni jalda mi'atin wa taghriba amin. Jalda mi'atin. Orang-orang berkenaan kata bahawa ke atas anak aku, itu yang berzina, anak lelaki aku tadi yang berzina tu, sebat 100 rotan, sebat 100, wa taghriba mi'ah wa taghriba amin, dan juga di kurung ataupun panggil apa? Nak panggil apa? Bukan pulau. Tahan. Juga kurang tahan lah. Tapi masalah tahan tadi, normally zaman dahulu penahanan ni dibuat dengan tinggalkan dia pada tempat lain, sisihkan. Normally zaman dahulu keluar dari kawasan bandar lah, tak diberikan dia tinggal di kawasan bandar sebagainya untuk setahun. Buang daerah. Buang daerah. Tapi kalau semua daerah dah penuh orang, tak rasa lah pula kan. Okay, tapi ini dia kata, ini ada tajuk ijaz. Sehingga para ulama nyatakan apa? Dia katakan disuruh diasingkan dia setahun dan sebagainya. Sebab apa? Kalau dia kata dia ni ada penyakit kelamin, macam penyakit kelamin yang berbahaya kepada orang lain, dia akan mula timbul tanda-tanda tu lepas tu. So, jadi kalau dia ada simptom mempunyai penyakit kelamin, lepas setahun pun nampak. Manakala dia kata tidak diasingkan, lepas sebat, kemudian dibenarkan kahwin dengan orang lain dan sebagainya, mungkin dia dah ada penyakit-penyakit kelamin, lalu kahwin dengan perempuan, lepas kena sebat, dia tak ada masalah dah. Dia boleh kahwin. Lepas kena sebat, dia terus kahwin dengan orang lain, mungkin dia akan merebakkan penyakit
kelamin kepada wanita baru yang dikahwin. Mungkin, wallahu alam. Dengan sebab itu para ulama menyatakan ada sebab kenapa diberikan mereka ni, golongan yang ni sebab 100, kemudian ada buang daerah selama setahun. Pasal kalau ni kata ada penyakit yang ada pada dia, akan muncullah tanda-tanda berkenaan dalam tempoh setahun. Akan terus keluar tunjuk. Kan, kalau kata paling ni tempoh paling lama lah untuk kita kata matangnya penyakit-penyakit yang nak tunjukkan tanda-tanda tadi. Kalau dia kata mungkin 3 bulan mungkin tak nampak, 6 bulan mungkin tak nampak, tapi setahun confirm nampak. Wa anna ala mar'ati hadha ar-rajma, dan bahawa ke atas isteri ni, lelaki ni kena rejam. So diorang jumpa Rasulullah ni nak tanya betul ke tidak. Pasal dia dah tebus dah anak dia daripada lelaki berkenaan hukuman tadi dengan tajuk bagi 100 ekor kambing, seekor hamba. 100 ekor kambing, seorang hamba. Tapi sekarang ni orang ramai yang dijumpa kata salah. Kan? Anak engkau kena sebat, isteri dia ni kena rejam. Lepas tu diorang tanya Rasulullah, mana nak tahu dari Rasulullah, adakah itu dia hukumannya? Faqala, lalu baginda SAW bersabda. Faqala, lalu baginda bersabda, wallazi nafsi biyadih, demi Tuhan yang nyawaku di tangannya, la'aqdiyanna bainakuma bikitabillah, aku pasti akan memutuskan di antara kamu berdua dengan kitab Allah. Al-mi'atu wal khadimu raddun alaik, 100 ekor kambing tu dan juga khadam yang kau bagi tu, raddun alaik, dipulang kembali pada kau. Pulang balik, ambil balik. Wa ala banika jaldu mi'atin, dan ke atas anak lelaki kau sebat 100 rotan. Wa taghribu amin, dan juga dibuang daerah selama setahun. Wa ya Unais, Nabi SAW lepas tu kata, Unais bin Dhahak al-Aslami, Nabi kata pada sahabat baginda, ugdu alam ra'ati hadha, pergi engkau jumpa besok kepada ni isteri lelaki ni, fasalha, maka tanyalah dia. Fa ini atarafat, kalau dia mengaku, farjumha, maka rejamlah dia. Pasal sekarang ni tak ada saksi. So dengan pengakuan tanya dia, betul tak? Fa ini atarafat, kalau dia mengaku, rejam dia. Fa atarafat, lalu berkata perawi hadis ni, itu Abu Hurairah dan juga Khalid bin Zaid, Zaid bin Khalid Al-Juhani, dia kata fa atarafat, lalu wanita berkenaan mengaku, farajamaha, lalu dia pun merejam. Direjamlah wanita berkenaan. Kau tak mengaku, dan stop lah. Mana siapa yang mengaku je kena. Pasal pengakuan orang A tak boleh di-apply kepada orang B. Dia kata dia berzina, dia kata mana ada, dia mengaku, dia kena lah. Pasal lelaki tu tak kahwin lagi, yang perempuan tu adalah isteri kepada kawan tadi, kawan yang datang jumpa Rasulullah. Antaranya dia sebut, kan dia kata 5 yang kena rejam tu: merdeka, balik, berakal, merdeka, berkahwin dengan pernikahan yang sah, pernah buat hubungan dalam pernikahan yang sah. 5 ni. Cukup 5 syarat tadi, rejam. Kalau dia kata orang tu tak kahwin lagi, atau nikah dia tadi tak sah, atau dah nikah tapi tak pernah buat hubungan. Nikah bini mati. Tak pernah buat hubungan. Okey, ataupun dia gila, ataupun dia tak cukup umur dan sebagainya, maka tidak akan dilaksanakan ke atas dia rejam. Rejam hanya dengan 5 syarat tadi. Cukup 5 syarat tadi. Balik, berakal, merdeka, pernah menikah nikahan yang sah, pernah berhubungan dengan pernikahan yang sah tadi, persetubuhan dengan nikah sah tadi, maka barulah akan direjam. Jika tidak, tak direjam. Anak lelaki berkenaan tak kahwin lagi, maka sebab itu anak dia tidak direjam. Adapun isteri lelaki berkenaan, lelaki seorang lagi tu, ya, direjam. Sebab apa? Sebab dia isteri pada orang tersebut, telah merasai hubungan yang halal, lepas dia buat yang haram. Jadi yang kita bincangkan itu bahawa penyebaran penyakit-penyakit kelamin yang berbahaya berlaku dengan benda-benda berkenaan. Pasal orang yang dah berkahwin, dia punya possibility menyebabkan penyakit tersebut lebih dahsyat berbanding orang yang tak kahwin. Bahkan actually kalau dia kata yang tak kahwin tadi takut-takut nak beranak, yang dah kahwin tak takut beranak. Dan bahkan actually yang dah kahwin tadi akan merosakkan dia punya apa? Nasab. So, mungkin zuriat tadi actually lahir bukan anak lelaki yang pertama. Kan, bukan suami dia punya anak, anak orang lain. Bela rupanya anak orang lain. Apa sal kelabu budak ni kan. Dari kelabu, color tak ada masalah color bukan sebab. Tapi kadang ni jugalah ada juga yang orang cerita macam-macam. Dia faham okey. Ansyuruka billah, dia kata maksud dia ansyuruka, aku rayu pada engkau, atau maksud dia aqsimu alaika billah, aku bersumpah ke atas engkau dengan Allah. Maksud dia aku nak paksa engkau mesti, maksud dia. Okey. Afqah minhu,
Yang maksud dari afqah minhu maksudnya aktsara minhu idrakan wa fahma. Lebih banyak berbanding dengan seorang lagi dari segi kefahaman dan juga daripada pengetahuan dan kefahaman. Pasal yang dalam dua kisah tadi, yang lelaki yang anak dia yang berzina, dia tu kan dia bagi kambing dan sekian, kawan tu terima je, tak cakap banyak. Tapi dalam masa sama yang bagi tadi tu dia tak puas hati. Tu dia tanya pula dengan orang-orang yang tahu, orang yang tahu kata macam ni. So sekarang dia bawa kes kepada Rasulullah supaya Rasulullah selesaikan. Mana adakah nak teruskan bagi kambing tu dah settle kan, ataupun kena balik pada tajuk tadi. Jadi tajuk apa yang Nabi ajarkan. Asifan ajiran. Asif maksudnya ajir, mana orang upahan. Orang yang upahan untuk buat kerja dan sebagainya. Fi ahli hada, pada keluarga dia ni itu, fi khidmati ahlihi, dalam berkhidmat untuk membantu keluarga orang berkenaan. Bi kitabillah, dan kitab Allah, li'anna ma yahkumu bihi Rasulullah SAW fi hukmihi ma sabata fil Quran. Kerana apa yang dihukum dengannya oleh Rasulullah SAW dalam sebarang hukum adalah apa yang sabit dalam Al-Quran. Confirm dalam Nabi ni penerima wahyu daripada Allah Ta'ala, wakil direct daripada Allah Ta'ala untuk mengajar kita apa yang wajib, apa yang tak wajib. Jadi Nabi SAW punya hukum adalah hukum Allah Ta'ala. Itu yang datang dalam Al-Quran Karim. Qala Ta'ala, Allah Ta'ala nyatakan dalam Al-Quran, wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa-apa yang diberikan kepada kamu oleh Rasulullah SAW, maka ambillah ia, dan apa yang baginda SAW larang kamu daripadanya, maka tinggalkan. Surah Al-Hasyr ayat ke-7. Unais tadi, Unais bin Dhahak Al-Aslami radhiyallahu anhu. Ini nama sahabat Nabi yang datang dalam kisah ni. Jadi itu yang kisah kita sebut. Maksud dia rejam, Wa ghairu muhsan, itu untuk muhsan yang kita kata ada syarat tadi, Wa ghairul muhsan, dan orang yang tak muhsan, tak berkahwin lagi, masih bujang, hadduhu, had dia, batasan ataupun apa hudud Allah Ta'ala kat atasnya adalah mi'atu jaldatin, 100 kali sebatan. 100 kali sebatan. Actually dalam menyebat dalam Islam ni, actually syarat-syarat benda kita panggil rotan yang disebat dia tu bukan macam kisah yang macam kita bayangkan satu penjara Malaysia yang sebat tu, bukan. Actually benda yang disebat tadi tu mestilah benda yang bukan keras. Kemudian saiz dia macam ni. Ni, saiz jari ni. Besar ni. Dan kemudian panjang macam ni. Dan ketika sebatan tu dibuat, dia sebat macam tu je. Dan bahkan orang tadi tak dibogilkan untuk disebat. Saya tu tak dibogil. Kan? Dan dipukul rotan dan sebatan tadi tu kepada seluruh kawasan badan. Bukannya satu tempat aja sampai pecah, tak boleh. Ha? Satu bilah aja. Satu. Ha? Satu je. Satu kali, satu bilah tu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Itu kalau orang tua yang tak larat langsung, ya, dia buat macam tu. Yang kisah berkenaan dengan tajuk ni ambil daripada kisah Nabi Ayub. Nabi Ayub yang dia nazar untuk sebat bini dia, so Allah Ta'ala suruh buat macam tu. So jadi untuk orang-orang yang dan kisah macam tu, macam orang tua kalau kena sebat mati. Dan doktor kata cek jantung dia ni kena sebat confirm mati. Maka ambil satu, sebat terus sekali je. Habis cerita. Tapi untuk orang yang lain tak. Sebat tadi lah kita kata sebat tadi bukannya ni macam kita pegang itu. Gitu je lah. Tak boleh macam ni. Tak boleh macam ni. Ada dalam YouTube banyak gambar, video cara sebatan. Bukannya sakit pun. Dia kan masalah menyakitkan. Pasal tajuk ni tadi, kita laksana apa Allah Ta'ala perintahkan. Nothing more than that. It's not about lepas geram. Ya, pendek je. Bukan style macam penjara Pudu tu, kan? Penjara Pudu tu kan saya tunjuk video ni tu. Sekali. Tengok kan yang tutup mata tengok celah pun ada. Saya tunjukkan video tu, ada orang tak nak tengok mata gitu. Kan? Kan? Itu koyak punggung. Rela masuk penjara, dia rela sebat. Sebat tu gila. 1 tahun, 6 tahun penjara, 6 kali sebatan. 1 tahun satu sebat. Sekali sebat koyak punggung. Rela masuk penjara lah, tak rela kena sebat. Tak boleh. Tapi kalau kisah ni ini sebab itu. Tu yang kita kata benda ni masalah dia. Praktis benda ni, kalau contoh macam pegawai penjara kita ni kena dihantar lah. Hantar main bola reti, hantar kursus kursus berenang dekat Kutub Utara pandai. Banyak bukit ada, hantar sebab cari Islam tak boleh hantar. Kenapa? Tak ada duit. Masalah betul. Kan hantar je lah. Saya panggil sebabnya dia macam tu je. Dia tak ada timbul masalah ni. Sebanyak dia akan belakang badan. Muka tak boleh, tengkuk tak boleh. Kan?
Makan badan lah. Sebab ya, bukan dia bukan masalah mesti kan cerita Merah Padi tu kan, pegang padi tu, Allah. Tak boleh. Pengarah Merah Padi tu bukan Islam pun. Dia peliknya orang Islam kita ni. Bukan masalah. Actually Abu Saman termati dah belum pengarah tu? Mati dah Saman Saman siapa tu? Apa tajuk dia? Bersamaan pasal benda tu memburukkan Islam. Dubious di mana dengan macam berniat jahat. Orang kata tak adalah niat jahat, tak. Benda tu dengan salah maklumat diberikan menyebabkan orang nampak macam tu, dia boleh bersamaan. Orang sekarang best saman kerja sama orang je. Tajuk dia tak boleh. Mana sebatan dia tu dengan cara tadi. Tak ada dengan cemeti, bukan dengan ekor pari, tak boleh. Tak boleh. Sebab kenapa kita kata masalah sebatan dalam Islam ni, ada cara sebatan dia. Bukan main suka hati je sebat. Jadi ajar orang berkenaan cara sebatan, cara angkat. Dia bukan masalah sakitkan. Just do it. Bahkan humiliation dimalukan di hadapan ramai itu lebih dahsyat dibanding dengan sebatan tersebut. Pasal Allah Ta'ala sebut dalam Quran, suruh saksikan hukuman tadi satu kumpulan umat Islam. Tak elan kata orang tak, dibuat benda tu di khairat ramai, bukan dalam tempat-tempat tersorok. Sebab matlamat asal dia. So it's not about ni. Tapi orang tu bertaubat dan terima taubat dia. Tak terima tajuk kita kena kata marah dan sebagainya pasal wanita yang kita panggil apa, dia yang apa, dia kata pada kabilah Qamidia, kabilah Qamidi. Yang actually wanita tersebut dia bagi digelar sebagai apa wanita Qamidia. Daripada kabilah Qamidi ni dia mengaku, dan actually lepas dia kena rejam dan mati ada para sahabat Nabi yang tidak mahu solat ke atas dia, solatkan jenazah dia. Maka Nabi SAW kata dia telah bertaubat dengan satu taubat yang kalau diagihkan taubat tadi kepada penduduk Madinah ni, ada sebut 60 sekian-sekian banyak, cukup untuk taubat dia tadi merangkumi berapa orang di kalangan penduduk Madinah. Mana dia taubat, Allah Ta'ala terima taubat dia. Pasal dia bukan datang untuk kita kata nak showing off, tak. Dia tahu dia salah, dia tahu Allah Ta'ala akan hukum. Dia takut akhirat lebih dahsyat daripada dia takut dengan dunia. Itu masalah iman. Dia bukan masalah kita panggil apa paksaan. Dia iman. Dalam kisah para sahabat Nabi SAW zaman dahulu, hukuman rejam ataupun hukum bunuh yang berlaku dalam tajuk ni, dalam rejam sampai mati dalam masalah zina ni, dia berlaku dengan semua sekali pengakuan. Tak pernah berlaku dengan sebab saksi. Tak pernah ada seorang pun dihukum dengan sebab penyaksian. Semua datang dengan pengakuan. Dia kata, ya Rasulullah, aku sekian-sekian. Bab curi ada. Tak curi ada yang tentang penyaksian. Tapi bab berkenaan dengan zina, tidak ada kecuali dalam bentuk hukuman tadi dilaksanakan dengan sebab pengakuan orang tu sendiri. Faham Ni konsep tadi jadi macam sebat untuk zina ni actually bukan, atau sebat nanti untuk untuk arak dan sebagainya. Konsep yang sama. Mana 100 kali itu 100 kali, tapi bukan dengan bentuk macam kita bayangkan. Kan idea dia mesti rotan panjang, kemudian pegang dua tangan, Allahu Akbar 100 kali. Ni bukan macam tu. Ada kan, mana ada. Tapi konsep ni dia kata benda tadi salah faham masyarakat kita. Dia ingatkan benda berkenaan pasal jenayah yang dibuat oleh orang sebut. Kita kata masyarakat mungkin boleh maafkan, tapi Allah Ta'ala tak benarkan untuk pemaafan di situ. Allah Ta'ala kata ini dah hukuman dia dan tak ada siapa boleh datang kata biarlah benar orang tu dah bertaubat, bagilah lepas, kan? Kau macam wanita tu kan, yang kita kata yang mengaku mengandung anak zina. Kalau ikutkan setahun, dia 9 bulan dah, kita kata kot lah, ataupun berapa bulan, dia boleh ketika tu kan kita kata kesianlah perempuan ni, nanti siapa yang agan. In the end Nabi suruh anak tadi, sehingga bila ada seorang sahabat kata, ya Rasulullah, aku tanggung anak dia, barulah dilaksanakan hukum ke atas dia. Mana kisah ni kita kata kisah yang diorang bukan melaksanakan benda berkenaan atas dasar suka-suka. Yang melaksanakan, yang datang mengaku pun bukan kerana nak menunjuk ke orang, tapi kerana takutkan akhirat, takutkan hari akhirat, tu je. Sebab itu kita kata dalam pelaksanaan tadi bukan masalah menyakitkan orang tersebut yang menjadi tajuk. Hatta sebenarnya bila potong tangan, ni tajuk potong tangan siapa-siapa tak belajar berkenaan sains kena tahu. Saraf manusia ni, saraf yang manusia ada, dia kalau dia kata contoh macam bila kita buat penyembelihan binatang, contohnya binatang, dalam masa 3 minit tak ada sakit pun. Faham tak? Sakit yang kita rasa kat kulit, kita rasa sakit kat dalam kulit. Faham tak? Kadang kata orang terpotong dengan pisau yang tajam dan sebagainya, tak rasa apa dah lepas tu. Tak sedar pun sebenarnya. Macam orang accident motor kan, kaki dah tersepit masuk kat celah tu, tak sedar apa jadi. Orang yang sepit kaki putus dah, tak sedar. Percaya kat saya. Dia bukan masalah menyakitkan,
Dia masalah apa? Pengiktibaran dan juga hukuman tu Allah Ta'ala yang letakkan, bukan pasal sakitkan. From masalah tajuk kejam dan sebagainya. Macam di Amerika Syarikat dia ada hukuman seperti apa? Injection, racun dan sebagainya, elektrik dan sebagainya. Semua benda berkenaan lebih menyakitkan. Gantung tu actually dia gantung orang sampai mati tu, dia ada besi tau. Dia orang letakkan ketika mana letak dia. Besi tu tadi dia letakkan dekat ni. Bila benda tu dia snap, dia pecahkan ni halkum. Actually bukan kematian yang mudah sebenarnya. Tu banyak orang salah faham. Dia kata bila kita kata macam masalah yang bangang yang ajar orang supaya elektrikkan dulu ayam sebelum sembelih. Gila apa macam kau lempang ayam tu betul kau sembelih. Apa pasal? Sembelih je lah. It's nothing about tak sedar. Memang tak sedar kan, betul kemudian boleh sembelih. Apa hal? Pasal banyak orang dia masukkan ayam kat elektrik kemudian boleh sembelih. Kenapa? Kan untuk apa? Nothing about that yang baik kan. Pasal sakit. Pada Islam kita kata pasal pisau yang tajam tadi, takkan rasa. Kita kena pisau kaca dan sebagainya, macam kaca pecah terkena. Time kena tu tak rasa apa. Jari terkulai dah, jatuh dah, tak rasa apa. Malam kan rasa lah. Malam kan apa ustaz rasa. Tapi ketika putus tak rasa apa. It's not about apa? Menyeksa orang berkenaan. Pasal seksaan sebenar akhirat. Sebab negara dalam Islam ni, kerajaan dalam Islam ni, dia bukan buat benda tersebut untuk suka-suka hati hukum orang, pukul orang sebagainya. Tak ada. Pasal benda tadi adalah hukuman sebenar dalam Islam akhirat. Dunia untuk masyarakat tadi teratur dia punya kehidupan. Mana bila manusia nak melanggar kan, contoh macam nak berzina, dia akan mencabul kehormatan keluarga lain. Dan keluarga dia dia marah. Keluarga orang tak apa. Kan bini orang, anak orang semua sekali tak apa. So, kita kata kat situ datangnya Islam menyekat. Sebab mungkin orang yang berlaku zina kat atas keluarga dia tadi kan, dia tak mampu untuk mempertahankan keluarga dia sendiri. Kan tak ada senjata, tak ada sekian, tak ada kekuatan, tak ada ni, tak ada itu sebagainya. Maka di situ datangnya Islam mempertahankan maruah dia. Sekat supaya sampai ada orang, kalau ada orang nak berzina, fikir 10 kali. Pasal kalau kata benda tu sampai pada pihak kerajaan, dia akan kena hukuman yang berat. Faham tak? Konsep dia itu, konsep dia menyekat, mencegah, bukannya untuk apa? Merawat. Dari Islam ni mencegah, pencegahan. Even dalam perubatan pun perubatan pencegahan, bukan perubatan rawatan. Tu sebab beliau kata rawatan Islam, rawatan apa perubatan Islam tu dia kena question balik, apa tajuk dia? Rawat ke cegah? Cegah je. Macam personal hygiene Islam, basuh tangan dan sebagainya. Kan kita kata contoh macam bersihkan wuduk, mulut, siwak. Semua sekali benda berkenaan adalah di antara bentuk menunjukkan Islam dia menyuruh kepada pencegahan, bukannya perawatan. Islam datang perubatan, dia perubatan pencegahan. Perubatan pencegahan ni lebih panggil apa? Efektif dan lebih kurang kos berbanding perubatan rawatan. Sebenarnya actually itu adalah perubatan kesihatan kan. Itu benda yang berkaitan kesihatan yang dikira sebagai perubatan pencegahan, bukan perubatan perawatan. Jadi dalam tajuk masalah zina dan sebagainya tadi, ia adalah pencegahan, bukannya perawatan. Macam kita tajuk ni kan, kalau dilaksanakan, AIDS akan berhenti sebenarnya. AIDS habis. AIDS ni takkan berjalan dengan buah leci dalam tin. Kan ada orang hantar ke WhatsApp, buah leci dalam tin ini telah dicemari dengan virus AIDS. Apa kebangangnya? Mana boleh? Dia keluar saja darah yang macam ni kan. Darah tu keluar saja dari badan, letak sini kan, atas meja ni. Tak minit mati. Virus AIDS kalau kita ambil lepas tu kita ambil jilat, takkan kena AIDS tu tak? Dan AIDS tadi nak masuk, dia kena kita luka. Kalau kita ambil darah dia, kita masuk mulut kita punya asid badan kita akan hancurkan virus berkenaan. So tak ada siapa yang boleh terkena AIDS dengan sebab minum. Kalau luka mulut, darah, masuk darah, yes. Faham tak? Dia tak timbul tajuk sebenarnya. Jadi AIDS kan nak berhenti kan? Itu cara dia. Bukan buat iklan, adakah anda atau pasangan anda menjalankan kehidupan berisiko? Saya tak, dia sekarang iklan kat televisyen, cakaplah maksiat. Adakah anda dan pasangan anda buat maksiat? Anda boleh terkena AIDS. Itu je. Zaman dulu dia cerita pasal dadah. Sekarang dadah orang tak pakai injek. Zaman dulu injek pasal jarum-jarum. Sekarang ni tak pakai injek dah, hidu. Macam pandai dadah lah aku. Dia pakai hidu. So bila dadah hidu, mana mana AIDS nak kena? So apa tinggal lagi? Kalau kata AIDS semakin banyak, maksud dia apa benda sedang merebak? Apa sedang? Zina.
Nothing more than that. Tak ada dah pegang-pegang tangan, naik bas tak basuh tangan ke, pergi tandas tak letak lapik tisu ke. Bukan itu jalan untuk AIDS datang. Faham? Tak tahulah Kementerian Kesihatan tahu betul benda ni. Ustaz ni ajar. Faham? Jadi kes simple je. Tak ada benda tu tajuk lain. Okey. Kena berhenti pula. Okey. Dia kata wa taghribu amin, dan juga dibuang daerah selama setahun. Okey, tengok dekat bawah. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala dalam surah An-Nur ayat kedua. Allah Ta'ala nyatakan, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Penzina wanita dan penzina lelaki, maka sebatlah setiap seorang di kalangan mereka 100 sebatan. Wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah. Janganlah mengambil kamu terhadap mereka berdua ni sebarang rasa belas kasihan. Mana Allah kasihannya nak sebat ni. Fi dinillah, dalam agama Allah Ta'ala, dalam melaksanakan hukum ni. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Jika kamu benar-benar adalah orang-orang yang beriman terhadap Allah dan hari akhirat. Wal yashhad adzabahuma ta'ifatun minal mu'minin, dan hendaklah menyaksikan hukuman mereka berdua, azab mereka berdua, sekumpulan dari kalangan orang-orang yang beriman. Fajlidu, sebat. Minal jaldi wa huwa darbul jald. Mana sebat menyebat. Pukulan dengan menyebat. Wa jaldatu darbah. Ra'fah, riqah rahmah. Ra'fah tu maksud dia belas kasihan. Mana rasa kasihan, rasa belas, Fi dinillah, pada dalam agama Allah, ai fi tanfidhi ahkamihi. Dalam agama Allah itu dalam melaksanakan hukum-hukumnya. Wa iqamati hududihi, dan juga menegakkan batasan-batasan Allah Ta'ala. Adzabahuma, azab mereka berdua itu menegakkan batasan kat atas mereka berdua. Taifah, kumpulan itu, fi'atun wa jama'atun, satu kumpulan atau satu jemaah, litahsulal ibrah wa yatahaqqaquz zajr, supaya terhasilnya mengambil iktibar, pengajaran, dan juga akan terrealisasi dekat situ sekatan. So bila orang tu tengok, dia akan beritahu anak dia jangan buat. Dia akan beritahu pada adik dia yang buat. Dia akan nampak benda berkenaan. Dan dia akan kata, ni sekian-sekian sebagainya. Malu. Actually the first thing is buat malu je. Nothing more than that. Pasal kan, orang sakit sangat pun. Kan ada orang buat benda lagi sakit dari tu. Ini tak sakit pun sebenarnya. Bukan masalah sakit. Yang dia kata wal murad bizaniyah wazani fil ayah ghairu muhsinin. Yang dikenaki dengan orang-orang berzina, penzina wanita, penzina lelaki dalam ayat ini adalah ghairu muhsanin, yang golongan yang tidak muhsan. Tidak berkahwin lagi. Lima ulimat min adillati wujubi rajmin muhsanin. Kerana apa yang telah diketahui daripada dalil-dalil wajib merejam golongan yang telah berkahwin. Wa dalla ala wujub taqdib, dan menunjukkan kepada wajibnya buang daerah orang yang berzina tadi. Hadis Bukhari wa Muslim as-sabiq. Hadis Muslim dan Bukhari yang lalu, yang kita baca tadi, yang awal hadis Musad 205 tadi. Yang mana dan juga apa diriwayatkan itu hadis tu, dan juga apa diriwayatkan oleh Bukhari, hadis nombor 6443, an Zaid bin Khalid radhiyallahu anhu. Zaid bin Khalid radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'muru fi man zana wa lam yuhsan. Aku mendengar Nabi SAW memerintahkan berkenaan orang-orang yang berzina tapi belum lagi berkahwin, belum lagi muhsan. Jalda mi'atin wa taghriba amin, disebat 100 kali dan juga diasingkan atau diusir selama setahun. Qala Ibn Syihab, berkata Ibn Syihab, wa akhbarani Urwah bin Zubair, telah beritahu aku Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair ni anak pada Asma. Zubair bin Awam suami Asma. Ini anak saudara Aisyah. Urwah bin Zubair Anna Umar bin Zubair kata bahawa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu gharraba, dia buat untuk buang daerah ni. Dia buat perbuatan buang daerah ni, dilaksanakan perbuatan buang daerah. Thumma lam tazal tilka sunnah, kemudian berterusanlah perkara tersebut menjadi ikutan, menjadi benda biasa dilaksanakan oleh para sahabat dalam perundangan mereka kepada orang ramai. Okey, faham Wa inda Muslim, dari sisi Muslim, bukan yang tajuk usir ni, selama setahun ni, ataupun dibuang daerah selama setahun. Hadis nombor 1690 min hadisi Ubadah bin Samit, daripada Ubadah bin Samit punya hadis radhiyallahu anhu qala, beliau berkata,
Qala Rasulullah dalam sabda Rasulullah SAW, dalam sabda Rasulullah SAW, al-bikru bil bikri jaldu mi'atin wa nafyu sanah. Orang yang maksud dia tak kahwin dengan tak kahwin. Bukan dara dengan dara, tak dara dah. Orang yang apa yang kita panggil yang apa teruna tak teruna dah, okey. Lepas tu orang yang maksud dia tak kahwin dengan tak kahwin disebat 100 dan juga diusir ataupun buang daerah selama setahun. Wal makna, maksud dia idza zanal bikru bil bikri fahaddu kullu minhuma. Maksud dia bila berzina orang yang dara dan teruna, maksud dia orang yang tak kahwin lagi, maksud dia. Maka batasan atau had untuk mereka setiap orang di kalangan mereka ni adalah apa yang disebut wal bikru man lam yatazawwaj, dan orang yang disebut bikr ni adalah yang tak berkahwin lagi. Rajulan kana aw imra'atan, tak kira sama ada lelaki atau wanita. Is the word yang digunakan macam zauj, boleh gunakan untuk lelaki atau perempuan. Yang kita pelik kan, kata ini kata dara, asal lelaki tu kan dara, lelaki teruna. Mana perkataan teruna lain kan? Bikr jugalah. Okey. Wan nafyu usir tu adalah taghrib. Nafi itu adalah maksud dia dinafikan, maksud diusir ataupun dipulaukan ataupun diasingkan atau dibuang daerah. Wal ib'ad, dan dijauhkan minal mautin, daripada tempat tinggal orang ramai. Maksud katalah tu sebab ada hikmah dia, para ulama nyatakan antaranya ada untuk kalau dia ada pembawa penyakit dan akan nyatalah penyakit di dalam tempoh waktu berkenaan, gonoria ke, sifilis ke dan sebagainya akan nyata. So that kita kata takkan terrebak penyakit tersebut pada orang lain selepas tu. Kalau dia kata dia dah sembuh, baru dia boleh masuk dalam masyarakat balik. Kalau dah sembuh. Kalau tak sembuh lagi, orang dah tahu dah dia ada penyakit. Itu point dia. Faham Tapi asas pertama buat kerana arahan Allah Ta'ala. Arahan Allah Ta'ala dan juga Rasulnya berkenaan perkara ni. Actually dan tajuk ni, tajuk tentang kita bincangkan ni, dia ada sebut dalam Abu Daud. Dia sebenarnya ada kaitan dengan tajuk ayat Quran berkenaan dengan tajuk golongan yang asalnya zaman dahulu. Apakah hukuman kalau orang tu dikirakan didapati berzina? Contoh macam seorang lelaki ke dapati isteri berzina dan sebagainya, apakah hukuman sebenar? Actually Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Ni kita ambil dalam Sunan Abu Daud Sunan Abu Daud hadis nombor 4413. Hadis nombor 44, supaya faham sikit kenapa kita kata tajuk ni. Pasal sebelum ni Allah Ta'ala ada beri hukuman lagi berat berbanding dengan yang ni. Hadis nombor 4413, ayat dia sekejap. Okey, surah An-Nisa ayat ke-15. An-Nisa ayat ke-15. Okay, dalam ayat ni Allah Ta'ala nyatakan a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Dia tu ayat-ayat berkenaan dia kata an Yazid An-Nahwi an Ikrimah an Ibn Abbas radhiyallahu anhu qala, berkata Ibn Abbas, dibaca ayat Quran, wallati ya'tinal fahishata min nisaikum, dan mereka-mereka yang wanita-wanita yang mendatangi perkara keji, zina lah, min nisaikum, di kalangan wanita isteri kamu, fastashhidu alaihinna arba'atan minkum, maka persaksikanlah ke atas mereka 4 orang dari kalangan kamu. Mana 4 saksi. Nak kata dia berzina apa? 4 saksi. Fa in syahidu, kalau disaksikan mereka ni memang berzina. Okay, kalau ada saksi ni hukum asal. Sebelum daripada turun berkenaan dengan sebat dan rejam tu, fa amsikuhunna fil buyuti, maka tahanlah, kurung mereka dalam rumah, hatta yatawaffahunnal maut, sehingga mereka dimatikan, diwafatkan oleh kematian. Mana kurung sampai mati. Original hukum. Mana tak ada keputusan, tunggulah. Berapa lama mati? Tunggulah sampai mati. Au yaj'alallahu lahunna sabila, ataupun Allah Ta'ala buatkan, jadikan untuk mereka ni jalan yang lain, kan, kelepasan yang lain. Either yang ini tunggu tak tahu bila nak mati sampai siksa, ataupun Allah Ta'ala settlekan terus sama ada lepas apa yang patut berlaku. Fa in syaa, dia kata wa dzakara rajul ba'dal mar'ati summa jama'ahuma. Okey, wa dzakara rajulu ba'dal mar'ati summa jama'ahuma, kemudian dia himpunkan tajuk sebut. Dia kata dihimpunkan dua sekali. Walladani ya'tiyani minkum fa'adhuhuma fa in taba fa aslaha fa'ridu anhuma. Dan ini kisah perempuan. Kalau lelaki pula buat, dan orang-orang yang mendatangi akannya tentang tajuk zina, perkara keji ni di kalangan kamu, fa'adhuhuma, maka sakitilah mereka berdua. Sakiti mereka. Macam sakiti mereka, okey.
Fa in taba wa aslah, jika mereka bertaubat dan juga mengelokkan amal, fa'aridu anhuma, maka berpaling daripada mereka, tinggalkanlah. Maksud dia kena sakiti tu macam mana? Okey. Lepas tu datang dua ayat ni dinasahkan, fa nasakha zalika bi ayatil jald, maka dinasahkan hukum tersebut dengan ayat sebat. Allah Ta'ala, dan bila Allah Ta'ala menyatakan az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahid minhuma mi'ata jaldah, maka dalam hadis lain Nabi kata khudhu anni, ambil dari aku. Allah Ta'ala telah buka jalan untuk mereka. Kan Allah Ta'ala kata sehingga Allah Ta'ala buka untuk mereka jalan, either mereka kena kurung sampai mati ataupun Allah Ta'ala buka jalan, dan jalan telah dibuka. Orang yang dara, yang teruna dengan dara, maksud dia orang yang tak kahwin lagi sebab seturutan dan pulaukan selama setahun, dan juga yang telah berkahwin kejam sampai mati. So, maksud dia penyelesaian habis terus. Maksud dia tak ada simpan-simpan dah benda berkenaan, tak ada kurung sampai nak tunggu mati dahulu, tidak. Jadi kita kata ini antara yang hadis Abu Daud ni terangkan sikit berkenaan dengan dia punya stages, macam mana mula. Dia bukan terus sekaligus sebat ni. Pasal dahulunya ada hukum lain diberikan sebelum daripada sebatan ni berjalan. So dia kurung sampai mati. Semua ayat. Masa lagi tak mati, kurung sampai mati. Sampai tu lah sepanjang hayat dia tak boleh keluar. So benda tadi kita kata lebih gila orang sebenarnya daripada tu. Mana lebih baik dijalankan hukuman dan selesai daripada ditahan dia tapi tak diberikan hukuman. Biar macam tu saja. Saya ada kes ada orang kena tahan dekat Singapura kan. Dia sepatutnya kalau dia buat salah pun seminggu saja dia kena penjara. Tapi kerana tak dibicarakan di mahkamah, dia dah 3 bulan langgar raya, puasa semua tu, tak boleh balik. Jadi adalah peguam-peguam Malaysia ni tak puas hati dengan benda tersebut. Saya kata macam ini menangguhkan perbicaraan tadi, menangguhkan hukuman, menangguhkan perbicaraan. Actually benda tu menunjukkan orang tu tadi kita kata tidak diberikan keadilan. Contohnya itulah. Jadi macam tu masalah asal dahulu untuk orang yang berzina tadi dikurung dalam rumah, tak ada buat apa, macam itulah kurung sampai mati. Kan orang kita kata jemuk jugalah kan. Dia dapat duduk kat rumah kita besar pun, kalau dia kata asyik kurung tak boleh keluar, gila kan. Ini macam mana tak tahulah. Tapi lepas tu Allah Ta'ala buka jalan, mana untuk yang masih lagi tak berkahwin sebat, dan juga pulaukan setahun. Untuk yang telah berkahwin rejam. Itu adalah benda yang Allah Ta'ala buka untuk mereka. Jelas? Okey. Dan actually dia kata tadi yang disebut berkenaan dengan tajuk tajuk usir selama setahun tadi, ke tempat dia kata ke tempat taqribul am ila masafatul qasri, pada jarak perjalanan yang boleh pendekkan sembahyang atau lebih dari itu. Fama fawqaha, tengok ke bawah tu dia kata itu hasbama jarahul hakimul adl, sebagaimana yang dilihat oleh seorang hakim yang adil. Wala yakfi aqalla minha, ini dalam mazhab Syafi'i kata tak boleh kurang daripada jarak yang boleh pendekkan sembahyang. Li'annahu la yu'addu safara, yang tak dianggap sebagai musafir. Wala yahsul bihil maksud, dan tak terhasil dengannya jadi kendaki dengan jarak dekat sangat. Kurang kat mana? Sebelah rumah. Okey, DP itu. Jadi dan juga itu dan bahawa itu maksud matlamat tadi ihashuhu bil bu'di anil ahli wal watan, jadikan dia sunyi dengan jauhkan dia daripada keluarga dan juga tanah air. Wala farqa fi dhalika baina dzakar wal unsa, dan tidak ada beza dalam perkara berkenaan di antara lelaki dan wanita, mana kena usir. Wa yajibu al unsa antustahabu ma'aha mahram, dan wajib untuk wanita pula ada ditemani oleh seorang mahram. Okey, li hurmati safariha biduni, kerana haramnya musafir wanita berkenaan tanpa hadirnya dia punya mahram. Jelas? Kita berhenti kat sini, nanti kita sambung kemudian berkenaan. Nanti mungkin kalau dapat video, saya jumpa video untuk sebat tu saya tunjukkan. Wallahu a'lam. Ada soalan? Ada? Ya. Kalau sekarang ni kan macam kita tak bersaksi, tapi ada macam gambar atau video. Dalam keadaan tidak ada saksi atau tidak ada pengakuan orang berkenaan, automatik dia akan jatuh pada ta'zir. Ta'zir maksud dia kalau hakim dapati memang banyak sangat qarinah yang membuktikan dia salah, maka automatik kat situ hakim tengok apa yang layak. Tapi untuk sampai peringkat kena sebat sampai 100 tak boleh. Dia takkan boleh laksanakan hudud. Hudud tak akan dijalankan dengan tanpa dua tadi. 99 ke sebab 90 kali je. Maksud dia tak boleh sampai had.
Kalau dia maksudnya kalau had 100, dia tak boleh sampai had. Kalau dia kata kena setahun apa usir, dia tak 6 bulan je. Actually tak kisahlah. Macam di Malaysia pakai takzir lah, denda. Itu kita kata takzir, semua takzir kan. Dapat apa kena apa saman apa RM80, RM1. Jadi orang kata apa berkalut apa 500. Buang sampah 1000. Ada orang kata itulah. Itu berdasar pada keadaan. Itu konsep. Maksud dia kalau dia kata setakat gambar tak boleh. Dan bahkan zaman dahulu kita pernah sampai satu era kita kata tak ada masalah lah sekarang ni. Kalau ada gambar terus boleh hukum. Tiba-tiba budak-budak belajar MMU, multimedia, grafik dan sebagainya, diorang boleh tukar muka orang yang tak ada kepada ada. So dekat situ hilanglah, jatuhlah credibility untuk gambar dan sebagainya. Automatik. Benda tadi kalau dia kata tak ada macam itulah contamination berlaku pada apa? DNA dan sebagainya kan. Terus hilang. Macam tu keadaan dia. Pasal kebarangkalian. Ada orang kata, Ustaz DNA takkan silap. Nah, baik kali jadi. Kan? Kalau saya, jadi pasal ketika pengurusan benda berkenaan, boleh jadi akan tersilap salah. Macam hari tu kan kes Cadbury ya. Babi tak babi. Kali pertama ada babi, kedua tak ada babi. Macam mana babi lari mana? Tak tahu. Kan? Orang tak? Jadi, faham tak? Contamination tadi boleh berlaku. Tapi di mana Wallahualam. Sebaik saja ada saja kebarangkalian boleh rosak penyaksian tersebut, tinggal. Dia terus jadi daripada hudud kepada takzir. Maksud dia tak boleh sebat 100 rotan, tak boleh buat setahun, pasal itu dah datang untuk hudud. So cara dia kurang dari itu. Mungkin kurung. Macam orang yang macam kalau dia perzina yang telah berkahwin, mungkin tak ada rejam. Jadi buat apa? Mungkin benda lain. Benda lain selain dari itu. Dan actually dekat Malaysia ni ada kes, kena faham. Kalau dia kata perakuan tersebut keluar dalam mahkamah sivil, mahkamah syariah tak boleh take over berkenaan. Ni jadi kes. Kalau dia mengaku saya telah buat hubungan dengan orang berkenaan dalam mahkamah sivil, mahkamah syariah tak boleh ambil perakuan tersebut untuk dakwa pula dia dalam court dah satu lagi. Itu jadi kes jugalah masalah. Sedangkan itulah benda paling kuat. Paling kuat sebenarnya. Dia kata saya pernah buat, saya tidur dengan dia. Dia cakap macam tu. Kena dah sepatutnya. Tapi masalah sekarang ni pasal kita ada undang-undang, apa mahkamah sivil cakap, mahkamah syariah tak boleh ambil. Jadi mahkamah syariah punya ni sivil tak boleh ambil. Jelas? Jadi insya-Allah kita sambung kemudian. Wallahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam alhamdulillahi alamin. Subhanallah insya-Allah anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.